Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu. Cikgu Suri. Hari ini Cikgu akan kongsikan untuk subjek semester kedua, ya, masih dalam tajuk yang pertama, iaitu kepimpinan di bawah anak topik jenis kepimpinan. Ya, jadi maknanya hari ini kita akan lihat, ya, kita akan belajar apa dia jenis kepimpinan yang ada untuk seorang pengurus. Okey, jom kita lihat. Okey, untuk tajuk jenis kepimpinan ini, ya, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita lihat dahulu apa objektif yang akan cuba untuk kita capai. Ya, diharap di akhir proses pembelajaran ini, ya, para pelajar dapat membincangkan tentang jenis-jenis kepimpinan. Okey, untuk jenis kepimpinannya kita ada 4 jenis kepimpinan lah. Okey, pertama dinamakan kepimpinan transaksional. Okey, kepimpinan transaksional ini menekankan kepada pemberian arahan daripada pemimpin kepada pekerja untuk mencapai sesuatu matlamat seseorang pemimpin. Ya, yang mana pekerja diberikan tugasan, struktur dan ganjaran dalam melaksanakan arahan pemimpin. Okey, jadi keywordsnya di sini adalah pemberian arahan, iaitu untuk kepimpinan transaksional. Okey, kepimpinan yang kedua dinamakan sebagai kepimpinan transformational. Okey, berasal daripada perkataan transform. Maknanya pemimpin yang ada jenis ini, ya, dia membawa perubahan ke dalam organisasi. Okey, kalau kita lihat maksud di sini, ya, satu proses seorang pemimpin mempengaruhi pekerjanya dalam melakukan sesuatu perubahan di dalam sesebuah organisasi. Ya, pemimpin ini bertindak sebagai ejen perubahan. Yang cikgu cakap tadi lah, dia membawa perubahan kepada organisasi dan membina komitmen yang tinggi untuk seluruh warga organisasi supaya dapat mencapai visi yang telah ditetapkan. Okey, jadi keyword untuk kepimpinan transformational ini ialah perubahan, ya, pemimpin yang membawa kepada perubahan. Okey, seterusnya jenis kepimpinan yang ada adalah dinamakan sebagai kepimpinan berwawasan. Okey, untuk kepimpinan ini, ya, pemimpin berupaya membayangkan masa hadapan dalam mencapai dan menetapkan setiap matlamat yang ada. Okey, mempunyai wawasan dan akan membentuk strategi yang sesuai serta berkesan ke arah pencapaian matlamat. Okey, kalau kita lihat keywordsnya adalah berorientasikan masa depan. Maknanya pemimpin yang berwawasan ini dia ada matlamat, dia ada target untuk masa hadapan, ya. Dia ingin mencapai, ya, dia ada sasaran, ya, yang perlu dicapai. Ya, dia mempunyai wawasan untuk dan membentuk strategi yang sesuai untuk mencapai matlamat tersebut. Okey, dan yang terakhir kita ada kepimpinan karismatik. Okey, ini pula merujuk kepada keupayaan pemimpin mendorong, mengarah dan mempengaruhi pekerja melakukan tugas. Ya, yang mana pemimpin ini akan membentuk satu hubungan yang baik dengan pengikutnya ataupun pekerja dalam organisasinya. Okey, karismatik di sini, kita lihat perkataan karismatik ini, ya. Maknanya pemimpin ini dia ada daya tarikannya tersendiri. Dia mampu mendorong para pekerjanya untuk ikut apa yang dilakukannya. Ya, maknanya dia sendiri menjadi contoh kepada pekerjanya sehingga pekerjanya terpengaruh untuk melakukan sebarang tugas yang diarahkan. Okey, jadi para pelajar itu antara 4 jenis kepimpinan. Ya, kita ada kepimpinan
transactional, yang mana keywordsnya tadi adalah pemberian arahan. Okey, kemudian yang kedua kita ada transformational, yang ini dia keywordsnya adalah ejen perubahan. Okey, kemudian yang ketiga tadi kita ada kepimpinan berwawasan, yang mana pemimpin ini dia mempunyai wawasan. Ya, dia ada matlamat, dia boleh membayangkan masa hadapan. Dan yang keempat, kepimpinan karismatik, yang mana pemimpin ini mampu mendorong, mengarah dan mempengaruhi pekerjanya untuk melakukan tugasan yang diarahkan. Okey. Itu untuk jenis kepimpinan lah. Jadi ingat para pelajar ada 4 jenis kepimpinan dalam sesebuah pengurusan organisasi. Okey, ini adalah antara soalan yang pernah keluar ya berkaitan dengan anak topik jenis kepimpinan. Okey, untuk anak topik ini dia pernah keluar pada tahun peperiksaan sebenar ya STPM 2015 ya ulangan. Yang mana soalannya jelaskan 2 perbezaan antara jenis kepimpinan karismatik dengan kepimpinan berwawasan. 6 markah. Jelaskan 2 perbezaan. Jadi beri 2 perbezaan, kena ada huraian dan kena ada contoh. Apa yang perlu dilakukan oleh pelajar ya apabila mendapat soalan adalah lakukanlah analisis soalan. Apa yang kita kena analisis? Satu, dari aspek kata tugas. Yang kedua, kehendak soalan. Okey, ketiga, situasi. Dan keempat, markah yang diberikan. Okey, untuk soalan ini, kata tugasnya adalah jelaskan. Okey, kemudian kehendak soalannya adalah perbezaan antara jenis kepimpinan karismatik dengan kepimpinan berwawasan. Okey, situasi tidak ada dan markanya adalah 6 markah. Okey, jadi ada 2 jenis kepimpinan, maknanya setiap satu jenis kepimpinan itu merangkumi 3 markah. Okey, seterusnya soalan STPM tahun 2016 ya. Soalannya ini kalau kamu lihat ya 5 markah dan 25 markah ini merujuk kepada soalan apa? Soalan kajian kes. Maknanya anak topik jenis kepimpinan ini pernah keluar dalam soalan kajian kes pada tahun 2016. Okey, contoh soalannya ya. Terangkan jenis kepimpinan yang diamalkan oleh Datuk Seri Abdul Wahid Omar. Ini 5 markah. Para pelajar kena tengok kepada kes, baca kes, kenal pasti, analisis. Apakah jenis kepimimpinannya? Adakah berwawasan? Adakah karismatik? Ya, adakah transactional? Ataupun adakah transformational? Jadi kena pasti salah satu sebab dia 5 markah sahaja. Okey. Yang kedua, B, pecahan B, terangkan ciri kepimpinan yang ditunjukkan oleh Datuk Seri Abdul Wahid Omar. Ciri-ciri kepimpinan ini 25 markah. Maknanya para pelajar kena lihat keseluruhan kes dan kenal pasti apakah ciri-ciri kepimpinan yang dimiliki oleh Datuk Seri Abdul Wahid Omar. Dan untuk soalan kajian kes ya, pastikan para pelajar dapat mengaitkan jawapan pelajar dengan kes yang diberi ya, ataupun pastikan para pelajar dapat mengeluarkan ya kaitan kes yang relevan untuk setiap bahagian soalan. Okey, seperti biasa apa yang perlu para pelajar lakukan adalah lakukanlah analisis soalan. Kenal pasti kata tugasnya, kehendak soalan, situasi dan markah. Okey para pelajar. Seterusnya, soalan pernah keluar dalam soalan STPM 2017 ulangan, ya, yang mana soalannya terangkan 3 jenis kepimpinan yang boleh diamalkan oleh seorang pemimpin dengan 12 markah. Ini soalan bahagian mana? Ya, soalan bahagian konsep ataupun soalan pilihan. Okay, dia minta para pelajar terangkan 3 jenis kepimpinan dengan 12 markah. Jadi maknanya setiap satu kepimpinan itu merangkumi 4 markah. Okay, 4 markah, macam mana kita mau dapat 4 markah untuk setiap jenis kepimpinan? Ya, pastikan para pelajar memberi 1 fakta, okay, kemudian 2 huraian dan masukkan contoh.
Ya, sebab dia ada 4 markah untuk satu bahagian. Ya, masukkan contoh. Walaupun kata tugasnya terangkan di sini, tapi oleh kerana dia soalan pilihan dengan 12 markah, dia mau 3 sahaja, 4 markah untuk satu bahagian. Jadi, masukkan 2 huraian, 1 contoh dan 1 fakta. Okey? Okay, seperti biasa analisis dahulu soalan tersebut. Ya, dari aspek kata tugasnya, terangkan kehendak soalannya, 3 jenis kepimpinan, situasi dia tidak ada dan markanya adalah 12. Okey, jadi para pelajar, itu sahaja perkongsian cikgu setakat ini. Ya, berkaitan dengan anak topik jenis kepimpinan. Dan para pelajar pun telah lihat ya, antara soalan-soalan yang pernah ditanya dalam STPM sebenar. Ya, untuk topik semester kedua. Okey. Jadi apa yang para pelajar perlu ingat untuk anak topik ini adalah apakah 4 jenis kepimpinan tersebut? Pastikan para pelajar faham dan tahu ya, bezakan keempat-empat jenis kepimpinan ini dan pastikan para pelajar boleh memberi contoh yang relevan untuk setiap jenis kepimpinan. Okey. Jadi sekian sahaja dari cikgu ya untuk kali ini. Ya, cikgu harap para pelajar boleh terus menonton video cikgu seterusnya dan jangan lupa untuk like, share dan komen. Okey, subscribelah channel cikgu untuk memberi semangat pada cikgu untuk menghasilkan video-video yang lain pada masa akan datang. Jadi sekian sahaja daripada cikgu untuk kali ini. Terima kasih. Bye.